Bercakap dengan Jay. Akibat daripada peristiwa Datuk ditipu syaitan pada episod sebelum ini, iaitu episod kereta Datuk tersadai di tepi jalan, Datuk sememangnya merahsiakan peristiwa yang terjadi pada dirinya itu, khususnya kepada anak cucu. Tapi kepada orang lain ia seperti satu rahsia umum. Sebab Datuk boleh menceritakan kepada orang lain selain daripada ahli keluarganya. Datuk akan menceritakan dari A sampai Z. Aku bukan tukang cerita, kata Datuk. Dan kalau ada orang tidak percaya dengan apa yang terjadi pada diri Datuk, malah ada yang mengatakan Datuk cuma mengada-ngadakan cerita untuk tujuan bersuka-suka pada sebelah petang bila Datuk tidak berburu. Datuk tidak marah dengan tuduhan yang dilemparkan oleh kawan-kawan pada dirinya. Cuma Datuk akan memulangkan paku buah keras dengan satu cabaran. Baik, mari ikut aku, biar aku hantar kalian ke tempat tersebut dan kalian lihat nanti apa yang akan terjadi. Anehnya tidak ada siapa pun yang akan menyahut cabaran tu. Akhirnya cerita Datuk bertemu dengan perempuan cantik dan bermalam di rumahnya itu menjadi satu legenda dan menjadi satu buah mulut bagi orang-orang setempat. Dan sekarang cerita itu sudah tidak lagi diceritakan oleh orang. 2 bulan berselang setelah peristiwa itu, Datuk telah diserang penyakit. Seluruh badannya sakit dan bengkak-bengkak. Anak cucu membawa Datuk ke klinik kerajaan dan swasta. Tapi sakit Datuk tidak mahu hilang bila anak-anak cua mengambil keputusan untuk menghantarnya ke rumah sakit Lumut ataupun Batu Gajah bagi mendapatkan rawatan yang sempurna. Datuk membantah dengan alasan dia tidak suka duduk di hospital. Jadi Datuk terpaksa dirawat secara kampung. Semua dukun dan bomoh yang terkenal dipanggil untuk merawat Datuk. Sakitnya tidak kunjung hilang. Seorang dukun dari Mambang di Awan, dekat Kampar, mengatakan bahawa sakit Datuk sukar diubati, kecuali oleh pawang yang benar-benar handal. Kenapa Tok Bomo? Seorang cucu Datuk bertanya. Sakitnya dibawa oleh orang atas, jawabnya pendek. Siapa di atas tu Tok Bomo? Desak cucu Datuk lagi. Dan Bomo itu tidak mahu memberikan jawapannya. Begitulah Datuk. Datuk terus terlantar di tempat tidur menanggung sakit. Walaupun sakit terlentang merenung atap rumah, Datuk masih mampu bercakap kalau ada kawan-kawannya yang datang melawat dia. Kadang-kadang Datuk memaksa dirinya untuk duduk, ialah menghormati tetamu. Bila anak cucu mahu datang membantunya, dia segera melarang dan menepis tangan anak cucunya. Aku masih kuat lagi. Dan dengan itu anak cucu pun menyepi. Ataupun dalam bahasa sekarang no comment lah kan. Pada satu malam, semua anak cucu Datuk datang berkumpul
dan mengambil keputusan untuk memanggil dukun orang asli yang tinggal dekat Creek, Perak. Entah macam mana rancangan itu sampai ke pengetahuan Datuk. Dia jadi berang dan membuang semua benda berhampiran dengannya. Rancangan itu terpaksa dibatalkan. Kemudian Datuk terus dipujuk untuk menerima rawatan doktor swasta yang sanggup datang ke rumah untuk merawatnya. Menjadi satu perkara yang luar dugaan, Datuk setuju dengan rancangan itu. Menurut doktor itu, sakit Datuk tidaklah berapa serius sangat, tapi dia memerlukan rawatan yang agak lama. Sesudah menerima suntikan dan memakan pil yang diberikan oleh doktor itu, Datuk pun boleh bangun dan berjalan di ruang tengah ke anjung rumah. Mukanya nampak berseri, tidak pucat lagi. Datuk pun mula boleh makan nasi dan sebulan sesudah menerima rawatan, Datuk ternyata beransur sihat dan ke arah untuk pulih. Tapi pada satu malam, Datuk terus rebah sesudah menunaikan sembahyang Isyak. Semua anak cucu mengelilingi dan mengerumuninya dan mereka menjadi resah. Manakala bilik tidur Datuk dikuasai oleh bau-bau yang wangi, diganti pula dengan bau kemenyan. Serentak dengan itu, Datuk mula terbatuk 2-3 kali. Datuk terus duduk. Carikan aku 3 biji limau, 3 helai daun sirih, putus urat, seulas pinang, kemenyan dan dupa. Minta Datuk. Nak buat apa? Nenek bertanya. Semua keperluan itu disediakan, diletakkan di dalam dulang tembaga, berlapikkan kain kuning. Bila barang-barang itu tersedia, bau harum datang kembali menguasai bilik Datuk. Duduklah Datuk menghadap dulang tembaga. Asap kemian pun keluar dari dupa, bagaikan ada kuasa ghaib yang menaburkan serbuk kemian ke dalam dupa itu. Duduklah. Suara Datuk sambil merenung dinding. Anak cucu menjadi heran. Di dinding tidak ada apa-apa. Kemudian anak cucu Datuk melihat buah limau 3 biji bergerak-gerak bagai ada tangan yang menyentuh. Kalian keluarlah. Ada pawang nak mengubat aku. Datuk memberi perintah. Semua anak cucu keluar. Datuk mengunci pintu dari dalam. Tapi bau kemian terlepaslah keluar ke anjung rumah, ke bahagian tengah. Dah berapa lama sakit ni? Kenapa tak bagi tahu? Anak cucu terdengar satu suara perempuan bercakap di dalam bilik Datuk. Hati mereka berdebar dan cuba mengintai di celah-celah pintu. Tak ada nampak siapa-siapa pun. Yang ada Datuk saja yang terlentang di sebelah dulang tembaga itu. Sesekali Datuk melipatkan kaki, menandakan dia tidak mahu kaki kanan, tidak mahu kakinya diurut. Berapa lama sakit ni? Soalan itu timbul kembali. Dah dekat 3 bulan. Patutlah lama tak ke rumah. Sibuk. Apa asalnya? Ada jatuh ke? Ada salah makan ke? Salah makan tu tak ada. Tapi jatuh-jatuh tu adalah. Saya jatuh dekat perigi buta. Patutlah kalau jatuh cepat berurut atau berubat. Kalau tak diubat, inilah gadinya. Itu salah saya, Datuk mengaku kepada
suara perempuan itu. Suasana dalam bilik Datuk sunyi, cuma yang kedengaran hanyalah bunyi orang mengambil sesuatu serta bunyi orang mengoyakkan daun sirih. Amalkan apa yang saya buat, tapi ingat kalau dah sihat jangan lupakan tempat saya. Terdengar lagi suara perempuan. Beberapa saat kemudian Datuk membuka bilik. Bau bilik masuk ke ruang rumah, ke ruang tengah, ke anjung rumah. Selepas itu Datuk membuka pintu hadapan. Datuk berdiri di muka pintu. Selamat jalan, kata Datuk pada malam yang samar-samar itu. Datuk melambaikan tangannya. Entah siapa yang Datuk lambai. Tak ada siapa yang nampak. Perkara itu berlanjutan hingga 3 malam. Masuk malam keempat, Datuk mengadakan kenduri kesyukuran. Datuk sudah pulih. Datuk sudah boleh berjalan dan memandu kereta Ford Anglia-nya. Datuk sudah pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor swasta yang datang merawatnya. Dan anak cucunya bertambah pening antara doktor dan dukun, siapakah yang sebenarnya merawat Datuk hingga sembuh. Lalu anak cucu membuat kesimpulan begini. Masa kuat sakitnya, doktor yang mengurangkan dan dukun itu cuma mendapat rahmat dari doktor sahaja. Seminggu kemudian Datuk Khaib di rumah dan anak cucu tidak merasakan apa-apa atas kehilangannya seperti kehilangan pada hari raya dalam episod yang sebelum ni. Episod ketiga, Siri bercakap dengan jin. Anak cucunya semua tahu bahawa Datuk pergi ke rumah isterinya yang orang Bunian itu. Nenek tidak pula merasa cemburu. Apa yang nenek fikirkan ialah kebahagiaan diri Datuk. Biarlah Datuk buat apa saja, asalkan Datuk gembira dan boleh panjang umur. Mulia hati nenek. Alhamdulillah. Macam selalu bila Datuk pulang dari rumahnya di kampung Bunian, Datuk akan membawa seekor ayam hutan, buah labu ataupun mentimun untuk nenek dan anak cucunya. Saya pernah merawat dalam bilik dulu, tanya nenek pada satu petang. Datuk tersenyum mendengar pernyataan itu. Isteri muda kita lah. Siapa? Orang Bunian? Apa lagi katanya kepada awak? Tak ada apa-apa, cuma dia berpesan satu saja. Kalau ada apa-apa kesusahan pada keluarga kita, segera diberitahu padanya. Jawapan yang diberikan itu menyenangkan jiwa nenek. Sebagai seorang rakyat yang cintakan negara, Datuk terlibat dalam pengambilan ahli-ahli pengawal kampung untuk menentang pihak komunis yang sentiasa mengancam keselamatan penduduk kampung. Datuk telah dipilih untuk menjadi AP. Kerana itu Datuk kena berjaga kampung pada setiap malam secara bergilir-gilir dengan orang kampung yang lain. Kerana Datuk dianggap penduduk yang tertua di kampung itu dan tahu pula serba sedikit ilmu dunia, Datuk terpilih untuk menjadi ketua. Kadang-kadang Datuk dipanggil juga oleh pasukan keselamatan untuk masuk ke hutan untuk mengempur sarang komunis. Ini bukan beban yang berat baginya. Datuk menerimanya dengan rasa senang hati. Satu keistimewaan Datuk ialah dia cukup kurang tidur tapi badannya tetap sihat, tetap segar. Wajahnya tidak cengkung atau pucat. Pada suatu malam, telah diarahkan pasukan keselamatan untuk membawa anak buahnya menjaga kampung yang bersempadan dengan jalan raya yang merintangi sebuah anak sungai. Datuk pecahkan anak buahnya kepada 2 pasukan. Setiap pasukan dianggotai oleh 5 orang. Satu pasukan ditugaskan meronda tepi sungai menghala ke utara dan satu lagi kumpulan ke sebelah selatan hingga sampai ke jambatan besi.
Datuk memilih pangkal jambatan besi itu sebagai tempat ia mengatur sebarang gerakan. Malam itu Datuk bertugas dengan tenang di atas jambatan besi. Sesekali malam yang sepi itu dipecahkan oleh bunyi jentera lori. Pasukan keselamatan yang melintas di jalan jambatan besi itu. Kau berdua pergi ke hujung sana dan kau berdua pergi berjaga dekat pokok besar. Datuk memerintahkan anak buahnya. Di sini siapa nak tunggu? Tanya Hamid, anak buah Datuk. Datuk tidak menjawab pertanyaan itu dengan cepat. Dia termenung berfikir. Di sini biar aku tunggu, kata Datuk. Anak buahnya yang sudah diperintah mengikut arahan yang ditetapkan. Malam bertambah sejuk. Datuk menggigil kesejukan. 2-3 kali Datuk menguap. Badannya disandarkan pada besi jambatan. Tiba-tiba Datuk terkejut. Seekor ular berbelang kuning dan hitam meniti di atas palang besi jambatan menuju ke arahnya. Lebih kurang 1 ela mahu sampai kepada Datuk. Ular itu berhenti dan memanggungkan kepalanya, menjulurkan lidah. Mata ular itu nampak merah dan dari mulut ular itu terpancar sesuatu seperti api. Bila ular itu menutup mulutnya, api itu padam dan api itu akan wujud kembali bila ular itu membuka mulutnya. Untuk makluman para pendengar, jambatan besi yang dimaksudkan itu ialah jambatan di Beruas, iaitu berhampiran dengan Pekan Beruas, dan anak sungai yang melintasi di bawah jambatan itu adalah Sungai Beruas. Jambatan itu berada di kampung Mandi Upih dan kampung sebelah lagi tu yang kita akan tengok dan kita akan dengar pada episod yang ke-6. Nantikan episod yang ke-6, melihat jembalang air pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.